lucu dan memang sangat tegas. Dato' Alif ni Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tidak boleh. Ya, saya bagi offer. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kebetulan Baik, sihat Alhamdulillah. kawan. Apa dia? Tak- Sekejap. Datuk, macam mana? Awak kat mana ni? Saya ada di tempat yang tersembunyi sikit. Itu Datin dah pesan jangan sibuk hal orang B. Okey, saya tak menyebut. Saya hanya bagi ulasan yang general. So bagi pandangan saya, dalam cerita ni saya kenal dua orang. Kan saya kenal Anwar Aziz, saya kenal Jan Aziz, saya kenal Datuk Seri Vida, dan saya rasa dua-dua ni baik. Mungkin sebab faktor tak sengaja kan, ataupun faktor emosi. So itu pandangan saya lah. Jadi kalau pendapat Datuk, apa yang sepatutnya? Macam mana tu? Macam kita kan selalu buat konten yang kadang-kadang agak yang lucu macam tu kan. Tapi kalau isu ni, kalau pendapat Datuk macam mana? Okey, sebenarnya saya ni bila kita nak buat satu konten, apa pun yang berlaku sebenarnya kalau boleh kita kalau boleh lah kan, mungkin jangan melibatkan sesiapa. Sebab kita tak tahu kalau ada orang berasa dan sebagainya, tapi mungkin dalam segi video pun nak minta maaf, mungkin tak sengaja. Macam itulah. Sebab saya pun tak komen sebab ini tak ada kaitan dengan isu saya kan. Cuma kadang-kadang kita live tu kita terlalu banyak lepas tu bahaya juga. Bahaya benda-benda macam ni. Mungkin pada dia anggap biasalah, dia dah biasa bercakap santai-santai macam tu kan. Tapi isu yang sensitif ni kita kena jaga-jaga jugalah. Dan bila saya memang tak nak ulas pun, Iqbal. Saya tak nak ulas. Cuma bila ramai orang saya ulas, it's very simple. Dalam bagi pandangan saya, siapa pun orang tu betul ataupun tidak, kalau boleh sensitivity di macam dia, kita mungkin tak tahu pasal tempat Iqbal. Ingat nak tanya pasal teman Iqbal baru. Kawan. Datuk Seri Vida masuklah. Okey je. Datuk Seri Vida, saya tak takut siapa pun. Tak ada kata siapa-siapa pun. Siapa pun. Dato' Alif ni saya tahu konten yang lucu-lucu macam tu je. Tak ada konten-konten kata orang macam tu. Saya apa ni, Dato' tak pernah ada isu-isu macam tu kan. Jadi ya, teman baru saya Dato'. Tak adalah, itu kawan. Takkanlah semudah tu saya nak bercinta dengan orang. Kan saya dah bagi tahu itu kawan. Dalam video pun saya kata itu kawan saya. Dia macam ni lah, pandangan saya untuk Datuk Seri Bidang dan juga apa namanya, Anwar Zain. so berbaik lah kan, jangan apa namanya, gaduh-gaduh. So kadang-kadang dekat media sosial ni orang suka melagu-lagukan lah. You faham tak? Bila kita buat video macam tu, orang suka tahu kita jatuh. Sebab bagi pandangan saya, Datuk Seri Vida ni orangnya bijak, bukan bodoh kan. Bukan seorang yang bodoh, tapi seorang yang bijak. Tapi bila you bercerita mengenai penyanyi yang hebat, so dia akan menjadikan you lagi stres. Dan orang akan melibatkan sebab perlu cerita dengan kau lah, Iqbal kan. Meroyan. Orang kata meroyan. Jadi kalau Anwar Zain tu, dia bukan level penyanyi. Bukan level penyanyi yang biasa. Maksud saya, bukan penyanyi sekadar orang minat lagu dia, suara dia je. Dia
attitude dia tu dari dulu sampai sekarang orang sayang dia. Fan dia bukan fan biasa-biasa. Tapi overall isteri pun nak marah, tak ada nak ulah-ulah lebih-lebih. Dia menonton live ni. Tapi dia pun nak marah. Saya nak just jawab persoalan netizen semua. Saya secara jujurnya berkawan dengan Datuk Seri Vida, Iqbal dan orang yang kenal. Saya bagi saya tak nak mengutuk orang, menghina orang sebab saya pun tak sempurna. Mungkin bila kita bercakap tu mungkin kena anak kita, adik kita dan sebagainya, dan bagi saya lebih baik kita berbaik-baik sajalah. Itu saja. Kalau komen awak. Tapi kalau saya pun macam itulah biasa sebab kita tak tahu waktu bila yang kita kena. Waktu tu sebab kita ni menjadi perhatian orang. Kadang-kadang benda kecil pun jadi besar kan. Kadang-kadang kita tak ada maksud pun kadang-kadang dia jadi lebih besar. So saya tak melalui benda tu lagi. Tapi yang saya macam kan Datuk sekarang kan jarang dah ada konten-konten yang lucu. Jadi kadang-kadang kita rindu Datuk Alif yang ada konten-konten macam tu. Datuk Alif saya kena ada juga. Kena ada sebab saya rasa macam bukanlah selalu, cuma bukanlah gimmick-gimmick yang memalukan apa. Cuma konten-konten yang lucu tu kita rasa dah tak ada orang yang Malaysia kan Datuk Alif satu-satunya orang macam tu. Jadi dah lama kita rindu nak tengok. Okey lah, sebab macam ni lah, mungkin sebab faktor umur Iqbal, saya bagi laluan ke awak, orang lain yang laluan untuk orang-orang yang lebih muda untuk buat konten-konten seperti itu. Saya lebih tenang dulu kat resort saya, main dengan pokok musangking saya, binatang saya, dan bagi pandangan saya, bila kita dah tua ni, kita kena sedar dirilah. Okey, game-game menggedik sana, viral. Saya pun pernah viral ketika dulu. Dan saya rasa saya tak perlukan lagi konsep-konsep viral. Dan Alhamdulillah saya akan membuat malam penghargaan untuk ejen saya seluruh Malaysia di One World Hotel yang telah menelan belanja lebih daripada RM1 juta esok. Dekat mana One Hotel? Produk apa? Kita akan buat malam gala. Produk apa? Semua keseluruhan. Akan kempen terbaru kita iaitu kita nak buat satu akademi berjaya di SS. So kena tunggulah. So bagi saya nak cerita pasal bisnes je. Bila umur dah tua ni, macam saya lah. Saya cerita pasal saya tau. Saya cerita pasal saya. Dulu umur saya 25. Now saya rasa saya dah tua. Umur saya pun nak masuk 40. What do you expect umur macam saya 40 nak buat konten viral? Saya rasa tak sesuai lah untuk saya. Tapi Datuk kan satu-satunya yang konten macam tu lucu-lucu, bukan yang malu-malu, maksudnya yang lucu-lucu lah sikit, hiburan-hiburan untuk kita netizen ni. Okey, sebenarnya saya rasa macam Datuk Alif tengah sedih ke tak ada konten macam tu. Okey, sebenarnya saya tengah mengusahakan projek saya yang bernilai lebih daripada 40 juta. Wow. Kita akan di Perak. So benda ni biarlah PNC. So saya lebih suka buat benda yang senang sebab bila you terlalu akan ada musuh. You faham tak? Oh, faham. So you tahu orang ni kejar, orang tu kejar. Lebih baik saya senyap. Saya fokus dengan saya punya projek saya yang saya yakin after 3-4 tahun akan memulangkan hasil kata puluhan juta. Jadi ini orang biasa boleh join tak Datuk? Tak, sebab yang ini bukan bidang kosmetik. Oh. Sebab bila you buat satu bila saya dah tua. Bila saya dah tua, saya tak perlu nak tak perlu nak buat viral sana, viral sini. Bukan saya tak nak, tapi saya rasa anak saya pun dah besar. Saya rasa macam Ijah pun dah hebat konten. Update. Ya, clean ni sebab dia macam ni Iqbal, umur awak 20 lebih lagi, seronok lah dunia glamour ni. Tapi saya baru belajar TikTok tau. Ya Allah tengok alhamdulillah TikTok saya di view lebih daripada 40,000, sekali tengok 2,000 orang. So baru belajar TikTok sebab sebenarnya saya memang dah tak nak buat live, saya tak nak konten. Dah tak boleh buat projek.
Baguslah dia ingat dia Datuk. Ya, saya tak kata Datuk Seri Vida tua tau. Saya ulang balik. Jangan korang nak tambah-tambah kasih. Saya kata diri saya. Tambah. Jangan tambah-tambah ya. Saya kata diri saya. Saya tak pernah kutuk Datuk Seri Vida, tak pernah kutuk Anwar Zain, tak pernah kutuk sesiapa. Saya tak nak bergaduh dengan orang. Betul. Saya ulang balik, Datuk Seri Vida adalah orang yang baik, Anwar Zain adalah orang yang baik, Iqbal pun adalah orang yang baik. Cuma mungkin benda tu berlaku atas atas waktu kita spontan ataupun tak sengaja. Ya, betul lah. Nanti kalau jawab nanti makin banyak saya rasa. Awak nak tahu, awak ni dekat Indonesia buat bisnes apa ke? Buat ada projek nyanyi ke? Projek apa? Lagu saya ada buat lagu baru dah tu. Nanti dengan yang buat lagu Judika lah. Tapi ada buat recording. Tapi saya lebih kepada bisnes sebenarnya dah tu. Apa pun buat apa kita nak bawa diri, nak sedih-sedih, takkanlah macam tu. Saya nak melayan bisnes kat Malaysia ada lagi kan. Jadi lebih kepada bisnes lah. Jadi awak punya awak tanya saya nak tanya awak pula, awak punya ucapan pula kepada Datuk Seri Vida dengan apa yang dah berlaku sekarang. Komen awak. Komen saya sebenarnya tak boleh nak komen. Cuma komen lah, kau tak tahu. Lepas tu kau tak aku nak pandai ni kau. Lepas tu orang putus aku. tak adalah. Okey. Kalau saya, sebab saya pun ada, Datuk Seri ada bercakap benda-benda yang tak betul. Contohnya dia cakap dia sara saya 2 tahun waktu saya belajar, padahal tak pun. Jadi lama-lama tu saya pun macam dah penat nak jawab kan. Cuma saya tahu kalau DSB ni kalau dia bercakap tu spontan je. Jadi kalau orang terpalit nama tu kadang-kadang kita kena ignore je, buat macam anggap itu perkara yang biasa lah, bergurau-gurau macam tu. Jadi saya rasa DSP tak perlu explain apa-apa lah, minta maaf dengan semua netizen juga, bukan hanya kepada Anwar Zain tapi kepada semua netizen, semua artis, dan tak semua permohonan maaf tu disertakan dengan projek apa-apa nak bagi tu apa-apa. Minta maaf betul-betul. Macam tu. So, dia perlu minta maaf dengan awak sekali tak? Dia perlu minta maaf dengan awak sekali tak? Dengan saya taklah. Saya sebenarnya tak ada masalah. Saya menghargai dia sampai sekarang. Saya ingat jasa dia. Saya dulu kurus kering macam penagih dadah. Tapi sebab saya kerja dengan dia, makan banyak, semua pergi lebih 15 luar negara saya pergi dengan dia. Jadi saya menghargai sampai sekarang. Walaupun pergi kerja kan. Saya menghargai dia sampai sekarang. Cuma kan ada-adakan benda yang tak betul je. Contohnya dia sara saya, sebenarnya tak. Macam gaji saya macam tu, sebenarnya tak macam tu. Jadi jangan sebut. Sebab saya pertahankan diri je, bukan nak kata kat dia pun. Apa pun fokus pada perniagaan. Kesian dekat Cik B, kesian dekat Kacak yang mendengar, yang tengok mak dia selalu tak tendang anak, nak perhatian, tapi kita tetap dengan Apa dia tak dengar? Kacak dengan Cik B. Okey. Kesian dekat Kacak dengan Cik B lah. Jadi lebih baik meluangkan masa dengan anak-anak macam tu je. Kesian sebab mereka berdua baik. Saya tahu. Kacak setiap hari saya berhubung. Hampir setiap hari. Sampai sekarang. Apa nanti? Apa benda ni? So, saya sendiri pun tak betul. Kan tak betul. Saya sendiri pun kadang-kadang tak betul mati kan. Jadi saya tak nak komen lebih-lebih. Sebab bila saya komen lebih-lebih, saya sendiri pun tak sempurna. Jadi apa yang saya boleh share kepada Iqbal ataupun semua yang menonton ni secara live, apa yang berlaku kita jadikan iktibar yang baik, yang baik kita jadikan contoh lah. Betul. Dan saya rasa jangan sampai tak nampak tentang kebaikan yang dari beliau. Saya tak jadi berdendam juga. Jadi saya bagi tahu apa pun yang berlaku, saya akan jaga dia juga walau dia susah macam mana suatu hari nanti. Cuma sekarang bagi masa untuk saya bertenang diri saya.
Saya menghargai jasa dia dan kalau dia susah suatu hari nanti, saya akan tolong. Itu memang janji saya dan saya takkan lupa benda tu sebab dia pernah berjasa pada saya. Okay, saya nak share pula apa projek saya dekat sekarang ni. Saya ni akan membuat projek resort terbaru saya sebenarnya. Yang berharga 40 juta dengan tanah besarlah. Itu projek saya terbaru dan untuk nak buat lagu saya rasa tak adalah. Buat. Hello? Buatlah lagu Datuk, bila keluar? Bukan, sebenarnya lagu dah ada. Tapi macam mana tak dah tak sanggup dah nak buat viral. Dah tak sanggup dah orang kecam. Lagu Bila yang tak kecam lah. Lagu macam mana? Lagu ni jarang orang tak kecam. Oh ya kan. Ya. Tapi kalau muzik saya suka buat dekat Indonesia lah Datuk. Lebih arrangement dia orang lebih, saya rasa menarik lah. Menarik. Dia lebih menarik dan harga pun lebih murah. Harga lebih murah, betul. Ya. Yeah. Lagu lagi ke? Apa dia? Lagi ke? Lagu saya? Ha. Nanti akan siap nanti. Yang buat pun bukan orang biasa lah. Saya pun akan masuk TV Indonesia juga ni tak lama lagi. Susah lah nak masuk TV sebab diorang nak ada karya baru masuk. Kalau konten viral-viral pun diorang takkan masuk kan. Tak, awak pergi sana under management ke sendiri je? Lebih bebas sebenarnya. Cuma sebab saya ni tepat berjumpa dengan orang-orang yang orang-orang industri direct. Tak kena tipu. Lepas tu kita berkumpul pun dengan orang-orang industri. Macam tu. Cuma saya lebih privacy lah. Kalau dulu kan orang ketawakan saya, orang tak kenal saya semua, sebenarnya saya lebih nak privacy. Saya tak nak cerita. Bukan semua artis suka untuk di kontroversi. Jadi sebenarnya saya banyak berkawan. Cuma saya tak cerita dekat media sosial je. Awak punya bisnes awak fokus apa sekarang? Apa dia? Macam awak fokus apa? Perfume lagi. Kalau bisnes. Oh, perfume. Dari France. Saya buat dari France kan. Jadi mahal lah sikit. Tapi tak ada agent. Oh, kalau macam saya sekarang ni, alhamdulillah saya punya pemenang-pemenang yang saya akan buat malam gala ni pada hari Jumaat ni. Kita akan hantar diorang pergi London, Parang Kemak. Lepas tu kita akan bagi diorang duit cash. Dan terbaru ni kita akan buat akademi BSS, iaitu isteri saya punya akademi kejayaan lah. So kita nak reward orang dalam masa 3 bulan. Diorang keluarkan modal 300.5. Dalam masa 3 bulan kalau tak percaya kita bagi mereka RM3,000. Kalau nak join macam mana? Kalau mungkin tiba-tiba rasa nak join one day. Boleh. Kalau follow nak join. Dia macam ni Iqbal. Kita akan ada kawan-kawan kita nak join. Kita buat package dia iaitu akademi DSS, iaitu akademi Datin Sri Syahidah. Saya akan guide di mana kita akan fokuskan orang-orang yang dibuang kerja, ibu tunggal dengan bayar RM300 dalam masa 3 bulan. Kalau gagal, company akan bagi RM3,000. Company akan bayar RM3,000. Oh, kalau macam tu nak contact dia macam mana Datuk? At least nanti orang dengar lagi nanti. Tapi kalau awak join memang lagi meletup. Tak ada lagu raja. Awak dah hebat. Kalau berminat, korang boleh WhatsApp nombor telefon Ira, MT Ira yang okey. Macam simpan dulu nombor telefon. Kita tak tahu suatu hari tiba-tiba terbuka hati nak join. Sekarang pun dah kepada yang nak join untuk, saya nak cari 10 orang je. Siapa yang nak join untuk akademi DSS, iaitu akademi data 016-361-6289. Pergi ambil pen, saya ulang balik. Yang boleh nak join, tuliskan type kat 016 016-361-6289. Itu nombor telefon. Dan konsep dengan Datuk Seri Alif ni sebenarnya terjamin sebab kita dah tengok kejayaan dan dah bertapak berapa tahun dah. Datuk dah berapa tahun Datuk bisnes sekali? saya 10 tahun. Lama. Jadi kita lebih percaya, lebih yakin dan jelas dah berjaya macam tu. Saya pun
sebenarnya kenal Dato' Alif masa saya budak lagi, dan saya belajar, saya tengok macam ni orang kaya, sikap yang disiplin, tegas macam tu, dan memang sangat tegas. Dato' Alif ni kalau di konten-konten lucu-lucu, tapi kalau nasihat dekat orang-orang yang dia jaga ni, dia akan nasihat betul-betul. Jangan macam ni, belajar betul-betul. Saya ingat anak Dato' Alif pun belajar dulu 8 kelas satu hari. Amayan. Ni peminat awak tanya Tumblr kat mana? Wah, orang tanya ada Apa Iqbal tanya. Tumblr tanya Iqbal di mana? Apa kat mana? Iqbal di mana? Ada orang tanya. Oh, dekat sini lah. Apa tu? Datuk, saya nak pergi gunting rambut ni. Ni saya tengah ni. Okey, jumpa lagi. Terima kasih sudah Okey. jaga diri, jaga kesihatan ya. Salam dekat Datin juga. Bye. Okay. Bye. Okay. Assalamualaikum. Bye. Selamat bisnes. Yeah, good luck. Okey, kita dah bersembang dengan Datuk Seri Iqbal. So overall, kenapa tu? Terima kasih kerana klik video ini.